أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة وتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرة العلم العلامة الشيخ عبد الغني يحيى وشيخ عمر يوسف شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Dalil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta mereka membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala mimbari qala. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati. Semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu itu sejak daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Moga-moga kesabaran kita dalam menuntut ilmu, daripada berganjak kuliah maghrib ke kuliah isyak, tapi orangnya tidak berganjak, alhamdulillah, masih tetap ramai. Ke sebab lepas ni ada makan, ya? Jadi alhamdulillah, saya pujilah, tengok masyarakat di sini dia bersatu hati. Walaupun ramainya golongan muda, ya? Satu, jagalah keamanan ni, jagalah perpaduan, kesatuan sesama kita ni. Jangan sampai kalau ada bertelapah tu, cakap apa, segerakanlah perdamaian. Sebab nak boleh bersatu macam ni di zaman akhir zaman ni sangat susah. Tapi boleh kita bersatu soal aman ni, kira alhamdulillah. Antara asbab, salah satu faktor kenapa boleh bersatu, kerana surau ni. Kerana surau ni kita bina bersama, hasil infak bersama. Sebab tu kalau anda banyak kuliah di banyak tempat, kadang-kadang masjid yang kalau dibina dah siap oleh pihak kerajaan dan sebagainya, kadang-kadang dikurang sikit. Sebab barang tu barang dah ada. Tapi barang yang kalau kita usaha sama-sama, nilai dia tu lain, kan? Sebab kita rasa usaha kita bersama. Jadi jagakan ukhuwah ni. Dan salah satu faktor lagi, kata Syekh Nuruddin, kerana solat berjemaah kita rapat saf. Sebab kan surau kita kecil, rapat saf. Tapi jangan sampai nanti kalau kita dah buat surau yang baru atau masjid yang besar, sehingga masjid tu bila besar, dia renggang safnya. Bila renggang saf, percayalah, pasti kesatuan tak akan dapat. Bersatu umat Islam kerana saf. Kerana saf kita rapat. Jadi jaga saf solat kita. Moga-moga rapatnya kita bukan hanya di taman ini, tapi sampai di taman syurga nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berhenti dekat. Sebab berhenti lama ni, nanti tak ingat. Nombor 7. Muka surat 7, nombor 9. Baik, itu kitab Rumi. Kitab Jawi, muka surat Jawi lama lah, muka surat 6, nombor 9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, 9 kelebihannya, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana menurut hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi wassalati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun au kama qala. Yang artinya mafhum hadis, sebenarnya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya
Padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudu'nya, iaitu zat Tuhan dan Rasul. Dari itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. 10 kesudahan ilmu ini, iaitu dapat membezakan di antara iktikad dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Okey, baik. Ni kita sambung lagi di bawah tajuk apa dia? Mabadi Asyara. Mabadi Asyara, permulaan yang 10. Atau dengan kata lain, ciri-ciri sesuatu ilmu itu kita kena tahu dulu sebelum kita nak mengaji ilmu. Ciri-ciri dia. Maka ulama' menyaraikan ciri-ciri ilmu itu dia ada 10. Kita dah bahas sampai 8. Kita nak sambung lagi 2, 9 dan 10. Lepas tu habis. Ciri-ciri tu. Setiap ilmu semua ada ciri-ciri ni. 10 ciri-ciri ni. Tak kira lah nak mengaji ilmu apa. Macam yang kita mengaji ni ilmu tauhid. Ilmu fiqh pun macam tu juga. Ilmu tasawuf pun macam tu juga. Ilmu tajwid ke, ilmu apa ke, semua dia ada mabadi asyara dia. Ada permulaan yang 10. Ni kita nak sambung bagi ilmu tauhid. Kita sambung nombor 9. Kata musannif pengarang kitab, kelebihannya. Ciri yang ke-9 iaitu kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan ilmu ni. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Apa kelebihan kita mengaji ilmu tauhid? Kalau kita mengaji ilmu tauhid ni, kita dapat apa? Kelebihan dia. Kelebihan ni untung. Kalau dapat balik itu, kalau dapat setimpal, itu panggil balik modal. Tapi kalau dapat lebih daripada modal, itu baru panggil untung. Untung tu panggil lebih. Kelebihan dia. Apa lebihnya? Apa lebihnya? Kalau mengaji, lepas tu faham, itu baru balik modal. Tapi mengaji ni dah lah faham, lepas tu dapat pula dekat dengan Allah tu, contohnya tu. Lebih daripada faham. Lebih daripada faham tu panggil untung. Tu panggil kelebihan. Kalau sekadar belajar faham tak cukup lagi. Sebab belajar faham, orang putih boleh belajar, orientalis barat. Tapi di luar negara tu, dia ada universiti, dia ada bahagian pengajian Islam. Tapi yang datang mengaji bukan semua orang Islam. Orang kafir pun ada. Habis dia belajar tu sebab apa? Sebab dia just nak belajar culture, budaya agama lain. Tapi dia tak ada hidayah. Walaupun dia boleh jawab lulus ke macam mana ke exam dia tak masuk Islam. Sebab dia sekadar belajar untuk memahami dari sudut teori semata-mata. Tidak dengan hatinya. Kenapa? Macam orang kafir di negara kita ni. Dia pun tahu tak? Sembahyang kita ni ada pagi, ada tengah hari, zuhur ada, asar, petang, malam, maghrib, isyak. Dia pun tahu. Silat-silat, dia pun boleh sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kenapa? Dia pun tahu tapi dia pun tak sembahyang. Sebab dia pun tak ada hidayah. Dia pun cuma tahu saja. Jadi kalau kita belajar sekadar nak tahu, kalau macam tu sama dengan orang bukan Islam, kafir. Jadi kita belajar bukan sekadar nak tahu, tapi kita nak lebih tahu. Lebih tahu tu apa lebihnya. Jadi kata musannif, kelebihannya bila kita mengaji ilmu tauhid ni, iaitulah semulia-mulia. Semulia-mulia apa? Semulia-mulia ilmu. Bila kita mengaji ilmu yang semulia-mulia ilmu, jadilah kita orang juga yang semulia-mulia orang. Semulia-mulia manusia. Semulia-mulia hamba di sisi Allah. Sebab apa? Sebab kita mengaji sesuatu yang mulia. Semulia-mulia ilmu. Kan? Kita pakai sabun yang sewangi-wangi sabun. Badan kita jadi apa? Sewangi-wangi badan juga. Sebab gunanya sabun yang wangi. Begitulah. Pakai ilmu yang semulia-mulia ilmu, maka tersarunglah semulia-mulia diri kita di sisinya Allah. Dengan sebab ilmu. Ini adalah terlebih tadi. Kalau mengaji sekadar tahu, boleh jadi tak dapat semulia-mulia ni. Tapi lebihnya, kita nak dapat kelebihannya iaitu semulia-mulia. Dan setinggi-tinggi
Ilmu ni, ilmu tauhid adalah setinggi-tinggi ilmu tauhid. Menguasainya akan menjadi setinggi-tinggi hamba di sisi Allah. Dia kaedah akidah ni, lagi kita merendahkan diri kita pada Allah, lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Faham? Lagi rendah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, lagi tinggi Allah angkat kedudukan kita di sisinya. Apa maksud? Okay. Dalam solat kita tadi, kita sembahyang isyak. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, perbuatan manakah yang paling kita ni jadi dekat dengan Allah? Ini semua orang tahu kan? Iaitu sujud. Soalan ni, kenapa sujud? Kenapa sujud? Tadi jawab kan? Jawab lah. Sebab perbuatan sujud itulah perbuatan paling hina sekali yang kita buat dalam segala perbuatan. Diri masih lagi tegak, rukuk masih lagi tegak juga, kepala atas lagi. Tapi bila sujud, ni, muka ni. Muka tak kira lah, handsome ke, kacak ke, laku ke, manager ke, bos ke, sembam atas lantai. YB ke, agung ke, sultan ke, letak atas lantai. Ke kalau muka pemimpin, letak atas tiang. Lantai juga. Lantai itu tarah mana? Tarah tapak kaki kita. Tak, kita cium balik. Kita kadang sejadah ni kita bijak lah. Kita bijak atau kita sujud, kita cium balik tempat kita bijak. Itulah tarah kita. Tarah hina. Bila kita menghinakan diri, Allah angkat kedudukan tu tinggi. Itu sebab tu kedudukan yang paling tinggi gelarannya Abdullah. Lepas tu Allah sebut dalam suratul Isra, Subhanallazi macam mana? Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan akan hambanya. Hambanya siapa di situ? Isra Mi'raj. Siapa yang Allah jalankan? Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan kenapa Allah sebut hamba? Kenapa Allah tak sebut Subhanallazi asra bi nabihi? Maha suci Allah yang telah menjalankan nabinya. Subhanallazi asra bi rasulihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan rasulnya. Kenapa Allah tak sebut gitu? Kenapa Allah tak sebut Subhanallazi asra bi habibihi? Maha suci Allah yang telah menjalankan kekasihnya. Allah tak guna perkataan lain. Allah tak guna perkataan nabi, Allah tak guna perkataan rasul. Tapi Allah guna Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan akan hambanya. Dalam banyak-banyak manusia yang paling merasa kehambaan, tak lain tak bukan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah, bagindalah yang paling merasai hamba di sisi Allah. Kerana apa hamba? Hamba itulah kedudukan yang tertinggi di sisinya Allah. Bukan kalau kita nak jadi Nabi, boleh tak kita jadi Nabi? Boleh jadi YB mungkin. Manalah tahu kan? Kan? Jadi Rasul tak boleh. Tapi boleh tak kita jadi hamba? Boleh. Betul Allah guna perkataan hamba. Jadilah kita hamba. Cuma hamba ni kadang-kadang dia boleh jadi yang terbaik. Kadang-kadang dia boleh jadi yang tercorot, lagi yang tak paling tak elok. Kadang apa? Tergantung atas hamba itu disandarkan kepada apa. Kalau hamba itu disandarkan kepada makhluk, maka tercorotlah kedudukannya. Hamba siapa ni? Hamba manusia. Jadilah hamba manusia, jadi pencacai lah orang panggil. Kan? Kuli batak. Jadi sehina-hina kedudukan. Tapi kalau hamba, perkataan hamba juga sama. Tapi disandarkan kepada Allah. Allah tu yang maha tinggi lagi maha besar. Maka disandar kepada yang maha tinggi, maka jadi kedudukan hambanya yang paling tinggi, bukan paling rendah. Sebab tu kedudukan nama hamba Allah, Abdullah, itulah paling kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lagi kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maksud merendah tu menghinakan diri kita di hadapan Allah, lagi Allah memuliakan kita di sisinya. Dalil sujud kita hina. Tadi baru cerita muka tu letak atas lantai, tak cukup power lagi. Nak nampak lagi kita ni hina, masa kita sujud, punggung kita lebih atas daripada kepala kita. Dalam punggung ada apa? Dalam punggung ada tahi. Tahi duduk lagi atas pada wajah kita, muka kita. Lepas tu nak sombong celah mana? Oh, jalan berkepak.
Action. Action. No, panggung di atas pada muka-mu lah. Jawab. Itu bagi kita sedar. Itulah kehambaan. Allah nak tunjukkan kehinaan kita. Allah suruh kita sujud. Panggung tu atas ni. Dalam panggung ada tai, ada najis. Najis tu lebih atas daripada muka kita. Jadi taraf kita ni duduk bawah mana? Bawah najis Lepas tu yang sombong dah. Nampak? Bila kita sedar, duduk. Berhenti. Lepas tu dia tak jemput saya masuk TV. Ceramah depan VVIP ke apa. Memang kita bubuk. Siapa suruh panggil. Lepas tu dia tak panggil-panggil. Tak kira lah siapa-siapa. Bukan kita nak menghina kedudukan dia. Kita tak hina kedudukan raja-raja. Kita tak hina kedudukan pemimpin. Tapi biar sedar. Hebat mana pun kamu tu hamba pada Allah. Bukan kamu raja pada Allah. Kamu raja manusia je. Pemimpin manusia je. Tapi Allah lebih besar dan Allah lebih tinggi daripada kedudukan kamu. Supaya kamu sedar siapa kamu. Siapa kita. Suatu pemimpin-pemimpin Islam dulu, khalifah-khalifah Islam dulu takut pada Allah. Baik. Tadi setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ni kita nisbahkan, bandingkan ilmu tauhid dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain ni tak kira lah ilmu apa, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu tajwid ke, ilmu apa ke. Maka dari segi kedudukan dia, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukan dia. Kenapa ilmu tauhid paling mulia dan paling tinggi? Ini kerana ilmu tauhid membahaskan tentang diri Allah, sifat Allah dan sifat Rasul. Apakah perbualan yang lebih mulia daripada perbualan menceritakan tentang sifat Allah? Kalau yang lain kita cerita, kalau contoh ilmu fiqh. Ilmu fiqh membicarakan tentang kelakuan hamba kepada Allah. Kita cerita bab ibadah, bab sembahyang, kan, bab puasa, itu baru kelakuan hamba. Kalau ilmu tasawuf pun kita membicara tentang hati. Hati masih lagi makhluk. Masih lagi membahaskan diri kita. Fiqh bahas diri kita. Tasawuf bahas diri kita. Tapi bila ilmu tauhid, dia bukan bahas kita. Dia bahas Allah. Maka apakah perbahasan yang lebih mulia, lebih tinggi? Melainkan perbahasan tentang membahaskan sifat Allah dan sifat Rasulnya. Iaitulah yang dinamakan sebagai ilmu tauhid. Aduh. Tahu tak kenapa baju Melayu kita ada 3 poket? Saya pernah cerita dah kan kat sini kan? Kita tak ingat lah. Baju Melayu. Saya pakai baju Melayu. Tak ngaku dah. Kenapa baju Melayu kita 3 poket? Sekarang ni kan kita perasan tak? Dah mula dah profesor, doktor, dia mula mengkaji balik tentang orang Melayu. Hebatnya orang Melayu. Orang Melayu ni hebat sebenarnya. Kita kena bangga jadi orang Melayu. Lagi-lagi pula Melayu Islam. Lagi hebat. Dan sifatnya orang dulu-dulu, rupa-rupanya orang dulu-dulu ni lebih cerdik daripada orang sekarang. Kita duk sangka macam kita sekarang lagi cerdik daripada orang dulu. Tak. Orang dulu lagi cerdik daripada orang sekarang. Walaupun kita sekarang ni mungkinlah ada degree, ada master, ada PhD. Nenek moyang kita dulu mana ada. Silsilah SPM pun tak lepas. Tapi sebenarnya mereka lebih berilmu daripada kita. Saya bagi satu contoh. Saya mengaji dengan Tuan Guru Ahmad Rozaini pasal haid nifas. Bab perempuan haid nifas tu kan. Jadi kata Tok Guru Ahmad Rozaini, kalau orang perempuan yang sedang mengandung, kalau ikut asal, dia darah haid tak keluar. Sebab ada baby. Ni rahim, baby duduk tengah, darah haid tersangkut situ. Tapi kadang-kadang boleh berlaku, Allah izinkan juga haid tu keluar. Masa mengandung, haid keluar. Dan orang Melayu kita panggil, kalau orang perempuan mengandung keluar haid, dipanggil ini bunting rimau namanya. Orang panggil bunting rimau. Kan? Orang dulu-dulu panggil. Ini bunting rimau ni, ngandung-ngandung keluar haid. Rupanya, kajian punya kajian mendapati bahawa harimau memang keluar haid. Harimau ada haid. Harimau betina, bukan harimau jantan. Harimau betina, keluar haid. Dan keluar haid dia masa dia tengah mengandung. Bila dia tengah mengandung, haid dia keluar. Kan? Keluar haid. Sebab tu orang dulu-dulu panggil, ini bunting rimau, dia kata. Tak apa lagi. Yang jadi persoalan,
Macam mana orang dulu boleh tahu rimau keluar haid? Kalau sekarang mungkinlah sebab ada zoo apa semua buat kajian sains, makmal. Zaman dulu mana ada makmal apa? Ada macam mana orang dulu boleh tahu rimau keluar haid? Maknanya dia boleh berkawan dengan rimau. Sungguh. Nah, kita hidup-hidup benda dah ada. Tapi cuba kita kaji balik. Masa hutan tengah lebat, siapa buka tanah dalam hutan? Sampai jadi perkampungan. Kita hari ni buka taman sini sebab doza, lori masuk. Zaman dulu lori mana ada? Tapi boleh buka satu perkampungan dalam hutan lebat. Siapa berani buka masuk dalam? Dalam hutan penuh gajah, rimau. Punya berani orang kita tu. Dia ada ilmu, nak bagi tunduk binatang. Ilmu tu ambil pada mana? Ilmu agama. Kan? Tapi ilmu tu semua tak diperturunkan. Sebab apa tak diperturunkan? Sebab kita tak menghargai ilmu-ilmu macam tu. Kalau nak ambil pun dia ambil untuk kepentingan dia. Kan? Macam ada ilmu untuk menundukkan orang, tapi dia guna salah. Ada. Kan? Guru saya ada ajar ilmu nak bagi orang tak perasan, orang tak nampak. Contoh rock-block. Kan? Rotek hati pula. Contoh. Macam mana bagi polis tu tak perasan. Jalan. Kan? Tapi jangan salah guna. Itu kalau emergency, kata Syekh kami. Kalau emergency terlupa, dia kata. Jangan memang sengaja tak renew lesen, tak renew rotek, sampai masa baca. Itu cari pasal nama dia. Kan? Ada ilmu-ilmu orang zaman dulu. Atau ada lagi, apa nama, pinggan mangkuk. Orang dulu-dulu dia tutup dengan kain. Ini bila kami belajar tentang alam jin ni, jin bila malam-malam dia suka duduk kat dapur. Antara tempat yang dia suka duduk ialah pinggan mangkuk. Dan juga pakaian, baju yang berlonggok. Sebab tu jangan suka baju biar longgok banyak-banyak. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak suka. Dia suruh bila dah baju ada, lipat, simpan. Bila dia duduk dekat tempat kita longgok baju, bila kita pakai baju tu yang lekat. Kita makan dekat pinggan, kena pula tak baca bismillah. Dia lekat. Jadi orang dulu-dulu dia tutup dengan kain. So sampah tutup, ikat. Jangan simpan dalam rumah, letak luar rumah. Macam-macam ni, ilmu-ilmu ni. Tapi kita dulu kita ingatkan ni sekadar adat. Rupanya ada. Kan, diajar oleh mak-mak kita dulu, bila nak menjelang maghrib, tutup pintu, tutup tingkap. Kita ingat itu adat saja. Rupanya ada hadis. Nabi ajar. Suruh bila nak menjelang maghrib, tutup pintu, tutup tingkap. Sebab ada satu makhluk, jin, namanya Ummu Sibyan. Bila nak kat maghrib, senja, dia akan mula masuk rumah orang yang tak tutup pintu dan tak tutup tingkap. Dia masuk. Jadi mula kacau suasana keluarga dalam rumah. Hadis Nabi sebut. Jadi maknanya orang dulu-dulu, walaupun mungkin SPM tak ada, tapi dia mengaji hadis. Kalau tak mengaji hadis, takkan dia tahu benda tu. Nampak? Itu maknanya dia lebih berilmu daripada kita hari ni. Lepas tu dia buat baju Melayu ni ada 3 poket. Kenapa tak buat 4? Ada satu majlis saya tanya, dia kata zaman dulu kain tak cukup, Ustaz. Bukan pasal kain tak cukup. Okey, kalau kain tak cukup, zaman sekarang kain dah banyak. Buatlah 4, tak 3 juga. Kerana poket-poket ni lambang dia bekal. Orang zaman dulu, dia suka musafir, jalan. Sebab zaman dulu kan ada kereta, kan ada kenderaan. Jadi bila berjalan, kena bawa bekal. Nak jalan jauh, jalan kaki. Saya pun tak boleh bayang. Saya ni keturunan Jawa, sebelah Sabak Bernam. Tok nenek moyang saya semua belah situ. Saudara mara yang jauh-jauh semua dekat besar, belah Sungai Besar. Dekat Sabak Bernam. Tapi yang peliknya, atuk saya buka tanah kat Kajang. Zaman tu tak ada motor, tak ada kereta. Macam mana dia boleh sampai sana? Boleh tu. Nampak? Ada kata hebat orang dulu. Boleh buka tanah, punya jauh. Sabak Bernam dengan Kajang jauh, kita naik kereta pun terlelap. Nampak? Anggap berapa hari dia nak sampai sana. Lepas tu buka tanah, buka kampung situ. Sampai ke cucu duduk situ. Enak? Macam kita di Perak ni. Kan? Jadi tu. Jadi diorang suka berjalan bawa bekal, maka poket tu sebagai lambang bekal. Jadi kenapa 3 poket? Nak mengajar pada orang Melayu Islam bahawa setiap orang Melayu Islam mesti ada 3 bekal dalam perjalanan hidup dia.
Apa 3 bekal tu? Iaitu bekal tauhid, bekal fiqh dan bekal tasawuf, yakni ilmu. Ilmu tu sebagai bekalan untuk nak dibawa dalam kehidupan. Sebab tu poket yang pertama dia duduk di atas dan di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab di kiri ni ada jantung. Jantung dalam bahasa Arab qalbun. Qalbun tu hati, hati tu tempat tirikan Allah. Kita tengok fungsi jantung. Jantung ni kalau dia berhenti, yang lain semua berhenti. Kalau dia jalan, baru yang lain boleh jalan. Maknanya, dia ada, baru yang lain terpakai. Kalau dia ni tak ada, yang lain semua tak terpakai. Itu juga dengan maksud akidah, tauhid. Kalau dia ada akidah, akidah dia betul, tauhid dia betul, barulah segala amalan yang lain semua dikira Allah. Sembahyangnya, puasanya, zakat, haji, umrah, korban, semua masuk. Tapi kalau akidahnya sesat, tak betul, maka apa saja dibuat, semua tidak dipandang Allah. Tidak dikira oleh Allah. Kan? Satu soalan saya. Ada tak orang bukan Islam yang perangai dia baik? Baik dia. Tapi dia kafir. Ada tak? Ada, bukan setakat ada, malah ramai. Ramai. Orang bukan Islam, tapi perangai dia baik. Kalau ada bencana alam, dia paling awal sampai, bagi bantuan. Dekat Amerika tu ada seorang orang putih ni, dia beli satu rumah untuk khas untuk kucing. Pantang dia nampak ada kucing berkeliaran yang kurus keding tak ada makan, dia ambil bela sampai kucing tu gemuk, simpan kat rumah kucing. Sampai beratus-ratus ekor membiak kat situ. Baiknya dia sayang kat niatan jaga kucing. Nah, jadi walau sebaik-baik dia macam mana pun, nanti di hari akhirat bila dia mati dalam keadaan kafir, dia masuk syurga ke neraka? Kenapa dia masuk neraka sedangkan dia baik? Sebab sini. Tadi kan kata dah, kalau jantung tak terpakai, lain semua tak terpakai. Itu juga hati ni. Kalau hati ni tak terpakai dengan akidah Islam yang sebenar, tauhid bertuhankan Allah yang satu, tak kiralah membuat baik mana pun, tangan membuat baik, mata membuat baik, semua tak dipakai. Tapi kalau sini betul, akidahnya betul, tauhidnya betul, walau kita buat sekecil-kecil perkara, akan diangkat Allah, akan diterima oleh Allah. Lepas tu duduknya di sini, bukannya sakitnya di sini, kan? Duduk akidahnya di sini. Lepas tu duduk atas. Lepas tu bawah, poket bawah ni fiqh dan tasawuf. Nak masukkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf mengiringi ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid di atas menunjukkan ilmu tauhid macam kita baca ni lah. Ilmu tauhid ilmu yang paling mulia dan paling tinggi, paling nombor satu, paling utama. Sebab dia ibarat macam jantung. Lepas tu tanya pula, kenapa orang Melayu, baju Melayu kita orang lelaki lah, pakai sampin? Kenapa ada sampin? Dulu saya fikir juga, lama fikir, saya tak jumpa jawapan. Tapi akhirnya saya jumpa. Kenapa pakai sampin? Okey, kalau di tanah Arab, mereka pakai jumbah macam ni kan, pakai kain. Sebab suasana di sana, tanah dia padang pasir. Jadi dia sesuai lah pakai dalam bentuk kain, dia nak berjalan bersemua. Tapi bentuk geografi di dalam negara kita ni, dia berbukit bukau, berbatu-batu. Jadi kalau pakai kain, takut nanti kita langkah sana langkah sini, terbuka habis semua. Jadi kesesuaian orang kita di sini, dia pakai seluar. Dia pakai seluar. Sebab tu baju Melayu tu, dia punya partner seluar baju Melayu. Tapi kalau pakai kain pun tak ada masalah. Cuma nak cerita tu, hubungan baju Melayu dengan seluar tadi tu. Kemudian tak cukup dengan tu, kita pakai pula kain. Kita sarungkan, iaitu yang kita namakan sampin. Kenapa sampin? Kerana walaupun dah pakai seluar, tapi nak menunjukkan Melayu ni kuat dengan Islam. Disebabkan aurat lelaki antara pusat sampai lutut, maka nak cover aurat tu. Padahal pakai seluar dah, tapi beradab supaya tetap aurat dijaga. Dibalutkan kain antara pusat sampai lutut, maka tertutup aurat lelaki. Indah. Tu baru lelaki, tak cerita perempuan. Indah tak? Kita hari ni pakai samping sebab fashion. Ada teknik pula, tarik kat sini, jadi bentuk bunga. Kita fashion, tapi kita tak faham falsafah dia, ilmu dia. Sebab apa orang dulu-dulu pakai samping? Itu sebab kerana agama, kerana Islam, bukan kerana fashion pakaian, kerana Islam. Jadi bila kita pakai samping, berbalik pada poket tadi.
Kan ada dua poket kat bawah ni tadi, iaitu fiqh dan tasawuf. Bila pakai samping, poket tu duduk kat mana? Duduk dalam samping. Kenapa duduk dalam? Nak menunjukkan bahawa bahagian tauhid kamu zahirkan. Akidah kamu tunjukkan pada orang ramai. Kita kena zahirkan syiar agama. Sebab tu disuruh lauk azan tu kuat. Kalau orang bukan Islam, suruh slowkan azan, kuatkan lagi. Sebab dia akidah. Ni zahir ni, tauhidnya ni. Sebab dia sebut Allahu Akbar, dia sebut nama Allah. Akidah. Kan? Tetapi bahagian fiqh, ibadah dan bahagian tasawuf hati disimpan dalam. Kan? Bahagian ibadah kita, semayang sunat kita simpan. Tak usah tunjuk kat orang. Bahagian akhlak kita simpan. Kan? Jangan cerita kat orang, kita buat apa ni. Ni zaman tahajud pun buat live. Tu belik. Kalau kuliah buat live, tak apalah juga nak kongsikan ilmu tu supaya orang lain dapat manfaat. Dan tahajud buat live untuk apa? Dia bangkit tahajud, lepas tu dia buat live. Kan? Allahu Akbar. Jajak jeling kat kamera. Oh, dah 4 like dah. Yang mana gitu? Ada? Tu patut amalan-amalan yang kita rahsiakan. Sebab dia Allah saja yang tahu. Tu falsafah orang dulu, Allah. Dahsyat. Sampai ke situ. Sampai duduk. Tu belum cerita pakaian. Belum cerita kerisnya. Kenapa berlekuk-lekuk. Belum cerita rumah. Tangga rumah. Rumah pintu hadap mana. Oh, semua ada ilmu. Bukan saja-saja orang dulu-dulu main buat. Tak. Yang main buat zaman hari ni. Hentam saja. Itu nak cerita tadi tentang kemuliaan, ketinggian ilmu tadi tu. Baik. Jadi ilmu tauhid setinggi-tinggi dan semulia-mulia ilmu kerana menurut hadis Nabi. Ada dalil pula tu? Ada hadis Nabi. Jadi kalau orang tanya kenapa kata ilmu tauhid paling tinggi pula, ini dalilnya. Syekh dah bawakan untuk itu. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala. Saya terjemahkan siap-siap. Inna artinya sesungguhnya. Allah Ta'ala. Ta'ala ambil daripada perkataan ala, makna tinggi. Allah yang maha tinggi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Lam tidak sama sekali. Lam dengan la dia lain. Kalau la dia tidak ada. Kalau lam ni sama sekali tidak. Maknanya kompon tidak. Macam tu. Lam. Yafrid. Yafrid ni fi'il mudhari'. Asalnya farada. Yakni kewajipan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan atau tidak memfardukan syai'an. Syai'an artinya sesuatu. Afdala, lebih afdal, lebih utama. Apa maksud afdal? Selalu orang tanya, Ustaz, mana lebih afdal? Kalau saya buat macam ni ke macam ni? Okey, apa makna afdal? Makna afdal paling banyak pahala. Bila benda tu kita buat paling banyak pahala, maka paling afdal lah ia. Sebab makna afdal paling utama. Benda yang paling utama adalah benda yang paling banyak pahala. Jadi afdal. Contoh orang tanya, mana afdal? Semayang kat rumah ke semayang kat surau berjemaah? Afdal surau. Sebab berjemaah tu pahalanya banyak. 27. Semayang di rumah seorang, satu. Dia afdal. Jadi afdal makna lebih utama. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan atau tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama. Maknanya lebih banyak pahala. Daripada mina. Mina artinya daripada at-tauhidi, tauhid. Dari tauhid, yakni mengesakan Allah. Allah tak mewajibkan benda yang lebih utama, lebih banyak pahala, melainkan daripada tauhid. Kemudian, wassalati, dan juga salat. Dan salat, tauhid dan salat. Walau kana, watu dan lau tu kalau. Sama pula bunyi dia. Lau tu memang maknanya kalau. Dan kalau kana ada. Kana artinya ada. Syai'un sesuatu. Dan kalau ada sesuatu afdala yang lebih utama, lebih afdal. Minhu daripadanya. Yang mana? Yang tauhid dengan solat tadi. Kalaulah ada sesuatu yang lebih utama daripada tauhid dan solat, laftaradahu, nescaya. La tu dengan makna nescaya. Nescayalah Allah tidak memfardukannya ala ke atas malaikah. Malaikatihi, yakni malaikat-malaikatnya. Minhum, daripada mereka itu raki'un. Daripada malaikat itu ada yang rukuk.
selama-lamanya. Wa minhum, dan daripada mereka itu ada yang sajidun, sujud selama-lamanya. Dalam arti kata lain, maksud hadis ni, kalaulah ada sesuatu yang lebih utama daripada tauhid dengan solat, nescaya Allah akan suruh malaikat ni buat dulu. Tapi malaikat yang paling utama malaikat buat ialah mentauhidkan Allah dan juga solat. Bukti malaikat solat, ada malaikat yang rukuk selama-lamanya. Ada malaikat yang sujud selama-lamanya. Cuma bezanya, malaikat yang Allah tugaskan rukuk, dia rukuk aja. Sampai kiamat dia rukuk, tak bangkit-bangkit. Kalau ada malaikat yang Allah perintahkan sujud, dia sujud selama-lamanya, tak bangkit-bangkit. Tapi manusia, dalam kitab Bidayatul Talibin, kata Tuan Husin Kedah, manusia itu kadang-kadang jadi lebih baik daripada malaikat. Sehingga kan malaikat pun rasa hormat pada dia. Kenapa? Sebab malaikat buat satu amalan satu tu saja. Yang rukuk saja. Yang sujud saja. Tapi manusia, rukuk pun buat, sujud pun buat. Berdiri buat, semua buat. Kan? Dan lagi malaikat baik. Malaikat memang boleh jadi baik sebab dia tak ada rintangan. Dia tak ada hasutan. Dia tak ada hawa nafsu. Dia tak ada iblis untuk hasut dia. Iblis nak hasut macam mana, dia panah lagi iblis. Lawan dia. Tapi manusia boleh semayang. Boleh tunggu kuliah sampai isyak. Dalam keadaan kita dihasut oleh setan. Diperdaya oleh nafsu kita. Malamnya ada movie kat TV ni. Silap tak bangun siap-siap tadi. Dah duduk segan nak bangun kata. Contoh aja. Nafsu cocok dia. Iblis hasut dia. Tapi dia istiqamah tak duduk. Buat-buat hanggur jugalah. Maka tu jadi lebih baik daripada malaikat. Sebab apa? Sebab dia boleh buat benda baik dalam keadaan ada hasutan dan ada ancaman. Ataupun ada pengaruh luar untuk nak merosakkan dia. Tapi dia boleh sabar, dia boleh elak, dia boleh istiqamah. Satu mahal istiqamah. Boleh bertahan dalam kebaikan tu mahal. Sebab bukan senang. Sehingga kan malaikat jadi hormat pada dia. Jadi kita ni lagi power daripada malaikat tak? Kita ni power tak? Lagi power daripada malaikat tak? Berani cakap power. Lagi dia tunggu kat luar malaikat maut lagi. Power aku cabut lagi. Dah lah, memang betul lah. Kita sebab tu Allah pilih manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pilih manusia jadi khalifah di atas muka bumi. Allah tak pilih malaikat. Allah tak pilih makhluk yang lain. Allah pilih manusia untuk mentadbir urus bumi ini. Sebab tu Allah suruh Iblis sujud pada Nabi Adam. Maksud sujud bukan sembah, hormat. Sebab ini makhluk yang paling hebat, paling baik. Dan hebatnya manusia kerana di kalangannya ada Nabi dan Rasul. Malaikat tak ada Nabi, tak ada Rasul. Manusia ada. Dan kadang-kadang juga manusia itu boleh jadi lagi jahat daripada setan. Sehingga dalam kitab sebut, sampaikan setan pun malu nak mengaku kawan. Punya jahat. Setan pun malu nak mengaku kawan. Itu bukan kawan aku tu. Tu teguk sangat dia kata. Betul ni dalam kitab cerita. Malu setan. Maknanya dia lebih setan daripada setan. Saya bagi satu contoh. Dalam hadis Nabi kata, setan akan lari terkentut-kentut apabila mendengar azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Dan lari dalam hadis Nabi kata, lari terkentut-kentut. Apa maksud terkentut-kentut? Maknanya dalam ketakutan. Sampai tak sempat berlari tu dulu. Takut ni pasal lari lintang bukang. Itu maksudnya. Kita kalau nak kentut duduk dulu diam-diam kan. Ni tak dan duduk lari tu pun. Tu maksud kentut. Mana tergopoh-gapah dia lari sebab dia takut pada nama Allah bila dilaungkan. Dan dia akan lari sampai ke tempat yang tak dengar azan. Ada dua tempat tak dengar azan. Satu di tengah-tengah hutan. Kat sana mana ada masjid, mana ada surau, tengah hutan. Lepas tu kalau kita masuk hutan, baca doa, minta berlindung daripada Allah. Sebab dalam tu setan banyak. Bukan cakap tok anak cucu tumpang lalu. Bukan yang tu. Tu lama tak ajar. Dia cuba jadi jawab mendatang tu kan. Bila hang jadi cucu aku dia. Tak mampu yang tu. Tak ada, bukan itu. Cuma baca doa, minta Allah jaga kita. Minta lindungan. Begitu juga satu lagi tempat yang tak dengar azan, iaitu di tengah-tengah lautan.
Tengah laut mana ada masjid, mana ada surau. Dia akan lari sampai situ. Sebab tu orang pergi ke laut pun baca doa, minta lindungan daripada Allah. Sebab sana banyak setan. Dia akan lari sampai sana, bila habis dah azan dia datang balik. Lepas tu bila kita kamat dia lari pula. Sebab dengan nama Allah ni, habis tu dia datang balik. Ada? Ada. Macam itulah perangai setan. Jadi bila waktu subuh, setan ni pun dengar azan subuh. Dia pun nak lari ya. Tapi sebelum dia lari, dia semangat setia kawan dia ada. Kawan dia tu nama Mat, tengah tidur. Dia pun kejut, Mat, bangun Mat. Kita kena lari Mat, ni azan ni. Mat tu manusia. Mat pun kata apa, dia tarik selimut sampai dia kata relax atas. Azan dia pun. Dia bagi tanya kawan baik dia. Relax atas, kata azan dia pun. Tu setan terkejut. Hui, hang tak takut dengan azan? Aku pun takut, dia kata. Nampak? Hang lagi salah. Hang lagi setan daripada luar lah. Betul ni? Dalam kitab sebut. Kan? Tu kadang-kadang manusia itu dia boleh jadi lebih jahat daripada iblis sendiri. Padahal iblis tu jahat lah. Iblis tu dilaknat Allah. Kan? Jadi janganlah kita sampai jadi lebih jahat daripada iblis. Sehingga iblis pun segan nak mengaku kawan. Ada. Dia kata teruk sangat. Kan? Tak payah tengok. Kalau orang kena kerasukan, saka jin kau kan, kita azan. Lari ada. Lari. Kan? Paling tak dia sakit, dia kata, tolong jangan sakit. Dia sakit dengan ayat Allah. Kita baca ayat Quran, dia sakit. Kan? Tapi cuba orang tengah joget bandut, tengah gelek-gelek, kita azan. Dia lari tak? Dia terajang kita dia. Kenapa? Dia tak sakit ke? Kan? Dia boleh lawan lagi. Kerah kepala. Tu setan terkejut. Kan? Tu. Betul? Tunggu. Gitu. Jadi, kalaulah ada amalan yang lebih hebat daripada ini, nescaya Allah dah suruh malaikat buat dulu. Tapi apa yang malaikat buat? Mentauhidkan Allah dan mengerjakan perbuatan-perbuatan solat. Tapi manusia buat semua itu. Tauhid Allah, rukuk pun buat, sujud pun buat. Jadi nak menunjukkan daripada dalil ini betapa mustahabnya tauhid dan solat itu sendiri. Cuma saya nak bahas sikit dari perbahasan bahasa Arab sikit lah. Kalau ada yang mahir sikit boleh tengok. Pada ayat ni, pada hadis ni, Nabi sebut inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi was solah. Kalau kita perasan kat sini ada dua yang Nabi sebut. Iaitu Nabi sebut tauhid dan solat. Mana ada dua. Tapi bila sampai dekat walau kana syai'un, kalaulah ada sesuatu yang lebih afdal minhu, daripadanya. Hu di sini mufrad, satu. Sepatutnya Nabi kalau ikut kata bahasa Arab lah, sepatutnya walau kana syai'un afdala minhuma. Sebab balik kepada dua tu balik, tauhid dengan solat. Tapi Allah Nabi menggunakan perkataan minhu, hu tu mufrad, bukan dua. Sedangkan perbahasan sini dua, tauhid dan solat. Tapi Nabi guna hu, satu. Kenapa satu? Maka dibahas, ulama bahas bahawa nak menunjukkan walaupun nampaknya dua, tauhid dan solat, tapi Nabi satukan dia jadi satu. Jadi bila minhu lebih baik daripadanya, yang mana? Kedua-dua itu, tauhid dan solat tu dianggap satu perkara, satu benda. Kerana seseorang yang bertauhid, beriman tapi tak sembahyang, adakah dia selamat daripada neraka Allah? Dia tetap akan dihuman juga dalam neraka. Cuma akhir sekali dia selamatlah sebab dia ada iman. Tapi mana kata tetap masuk neraka dulu sebab tak sembahyang. Tapi itu pandangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau pandangan mazhab imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanafi, imam-imam yang lain, lagi 3 mazhab, siapa tak sembahyang kafir terus. Jadi dengan tak solat tu terkeluar terus daripada Islam. Nampak? Tu cuma mazhab kita dia terhalus sikit. Dia kata orang tak sembahyang ni nak kata kafir tu berat sangat. Jadi tak sampai kafir, dia cuma fasik. Kalau dengan syarat dia tak sembahyang tu kerana malas. Tapi kalau dia tak sembahyang tu kerana ingkar, sepakat semua ulama memang kafir. Kenapa hang tak sembahyang ni? Malas aku sembahyang. Dia kata sembahyang ni bukan ada guna pun. Sembahyang ke tak sembahyang sama je. Cakapnya tu kafir.
Tapi kalau orang tanya, kenapa hang tak semayang? Bukan aku tak nak semayang. Tapi dia, asal nak semayang je, aku nak tidur. Jadi dia salahkan diri dia. Kan? Sebab dia bermalas-malasan. Kalau macam tu, itu fasik namanya. Fasik ni maknanya berdosa kepada Allah. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi betul lah juga. Diapitkan tauhid dengan solat. Kerana tauhid itu dalaman, keyakinan dan kepercayaan. Bukti kamu percaya, kamu sujud pada Allah. Sujudnya mana? Dengan perbuatan, yakni zahir anggota badan itu. Jadi kalau orang tu tak sujud pada Allah, mana bukti dia tauhid pada Allah? Setiap sesuatu mesti dibuktikan. Contoh balik lagi, bini kita tanya, abang cinta pada saya tak? Kita nak jawab apa? Berani tak jawab? Tak gitu. Ataupun lambat jawab. Lagi tak berasap dapur seminggu. Jadi kita pun jawab cepat, cintalah kata. Kan? Lepas tu bini tanya, kalau abang cinta, apa buktinya? Dia nak bukti. Kita kata, belah dada ai. Ada. Kan? Mesti ada bukti cinta. Apa? Kita sambut birthday dia, kita bagi hadiah kat dia, kita hargai dia. Kan? Sayang kita pada anak, ada buktinya. Kita belai anak, kan? Dia dapat pencapaian sekolah, dapat result yang elok, kita bagi hadiah. Itu bukti sayang, bukti cinta. Bukti sayang, anak kita jatuh, cepat-cepat kita sambut. Walaupun mungkin kita marah. Ayah kata dah jangan main kat sini kan. Tengok dah jatuh. Memang marah. Marah tu sebab apa? Sebab sayang. Kita tak nak anak kita jatuh. Itu bukti cinta tu ada buktinya. Jadi kalau betul kamu kata kamu mentauhidkan Allah, kamu yakin Allah tu Tuhan yang satu, kamu kasih pada Allah, mana buktinya? Maka buktinya adalah pada solat. Solat tu sebagai satu bentuk pembuktian. Sebab tu solat itu dipanggil sembahyang dalam bahasa kita Melayu. Apa sembah? Yang ni sembah yang Maha Esa, sembah yang kuasa, menyembah, menyembamkan muka kita di atas lantai, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jadi sebab itulah Nabi menggunakan dengan mufrad menunjukkan tauhid dan solat itu bersatu. Cuma bezanya zahir dan batin. Solat itu zahirnya, tauhid itu batinnya. Kalau semata-mata orang tu mengaku tauhid tapi tak solat, tidak sah juga. Ataupun kalau orang tu solat tapi tak tauhid, pun lagi tak sah. Bagi satu contoh, Syiah semayang tak semayang? Mana tahu? Pernah tengok? Kat YouTube ada. Syiah semayang lagi pelik. Dia sujud atas batu. Dia bawa batu dalam poket. Bila nak sujud, dia keluar batu tu, sujud atas batu. Itu Syiah. Kan? Tapi kalau kita semayang Jumaat penuh kat dalam ni, sampai semayang kat atas jalan, nampak dia sujud atas batu jalan, jangan kata Syiah pula. Itu sebab tempat penuh. Kata orang keluar tu Syiah semua, sujud atas batu. Jangan. Nah, ini sebab tempat penuh. Nak ni elok-elok kapet ada, dia bawa keluar batu. Itu Syiah. Ini Syiah. Nah, jadi Syiah pun semayang. Tapi Syiah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid tak? Kan? Dia terpesong akidah. Dia boleh kata malaikat silap hantar wahyu. Patutnya malaikat ni nak hantar wahyu dekat Sayyidina Ali, tapi silap rumah, terhantar kat rumah Nabi Muhammad. Yang tu Nabi Muhammad jadi Nabi. Kalau tidak, Ali jadi Nabi, dia kata. Dia ingat malaikat ni macam JNT agaknya, silap alamat. Nampak? Ada pula macam tu. Alah, Syiah. Jadi sesat. Jadi walaupun dia solat, tapi tauhidnya tak betul, maka tak sah juga. Sebab itulah disatukan antara tauhid dengan solat. Akidah dan juga amalnya. Kepercayaan dan perbuatan. Kerana kepercayaan itu boleh dilihat dengan perbuatannya. Nak menzahirkan seseorang itu benar-benar seorang Islam, apa zahirnya? Solatlah. Kita nampak dia semayang, oh ni orang Islam ni. Kan? Tapi kalau sampai tak semayang, apa bukti dia Islam? Kita duduk di Malaysia ni tak mudah sebab kita berbilang bangsa. Melayu, Cina, India. Bila tengok muka Melayu, cakap Melayu, nama Melayu, automatik kita kata dia Islam. Walaupun mungkin dia tak semayang. Kan? Tapi kalau di tanah Arab bukan semua Islam. Di tanah Arab ni Kristian pun ada. Tapi dia bangsa Arab. Orang Arab, cakap Arab. Semua Arab. Malah kadang-kadang dia pakai rantai salib ni, dia pun sebut Masya Allah. Oh Masya Allah kata. Tapi dia kafir, dia Kristian. Ada di tanah Arab. Dia bangsa Arab, tapi dia bukan Islam. Kalaulah suasana macam tu, macam mana kita nak bezakan? Dia ni Islam atau tidak?
Tak payah jauh lah kita pergi Indonesia. Indonesia campur-campur agama banyak. Kan? Muka-muka Indonesia juga, orang Indonesia. Tapi rupanya Hindu, rupanya Buddha, rupanya Kristian. Kan? Jadi macam mana nak tahu di Islam tak Islam? Nak beza dia, semayang tak semayang? Jadi dengan semayang tu menzuhirkan keimanan dan keislaman. Jadi jaga kita punya solat dan jaga akidah kita. Jadi itu nak menunjukkan pentingnya ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Fiqh tu bab solat lah, tauhid bab akidah. Baik. Artinya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesahkan Tuhan, dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Jadi kalau ada benda yang lebih utama, nescaya Allah dah suruh malaikat buat dulu. Tapi apa yang malaikat buat? Tauhid pada Allah dan buat perbuatan solat. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Dan juga kerana ilmu tauhid ni, juga di situ dengan maksud juga ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia dan paling tinggi. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Asas dia. Maka ulama mencorakkan ilmu ni seperti sebatang pokok. Sebab tu Allah cipta hikmah dia, kebanyakan pokok batangnya mesti satu. Nak menunjukkan itulah tauhid. Akidah mesti satu. Akidah dia tak ada mazhab-mazhab. Satu saja, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 daripadanya semua dalam neraka. Maka maksudnya Allah tak terima. Allah cuma terima satu saja, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan duk terpengaruh dengan istilah Islam liberal, Islam sekular, padahal dia bukan Islam. Dia guna saja nama Islam, tapi menyimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Nah, kita berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana akidah ni saja yang diterima Allah. Sebatang. Daripada batang pokok dia akan naik bercambah. Jadi dahan, ranting. Dahan ranting itulah kata ulama itu ilmu fiqh. Sebab tu ilmu fiqh juga dipanggil ilmu furuk. Furuk bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya cabang. Dahan. Jadi pokok ni tadi ada 4 dahan ni. Apa dahan ni? Dahan Imam Syafi'i, dahan Imam Malik, dahan Imam Hanbali, dan dahan Imam Hanafi. Mana fiqh tu dia ada cabang ni, ada mazhab ni. Jadi kita yang berpegang mazhab Imam Syafi'i, jangan hina orang berpegang mazhab Hanbali. Sebab semua mazhab ni betul. Cuma yang membezakan keadaan pemahaman dari sudut ayat Quran dan hadis Nabi. Contohnya dalam bab semayang, mazhab kita Imam Syafi'i meletakkan tangan di atas macam ni. Kita pegang. Kalau mazhab Hanbali dengan mazhab Hanafi, dia letak bawah daripada pusat. Kalau mazhab Maliki, dia letak tangan di sisi. Kenapa boleh jadi beza-beza macam tu? Kan kita Nabi kita seorang, dia sama. Sebab memahami hadis. Dalam hadis pun ada ulama jumpa hadis. Dalam hadis kata, bila Nabi semayang, Nabi meletakkan tangannya di atas dada. Maka jadi perbahasan ulama, dada tu di mana? Ada yang kata atas, ada yang kata bawah. Ada kat situ bahas. Lepas tu ada hadis lain pula kata, aku melihat Nabi semayang, Nabi berdiri tangannya di sisi. Tu yang mazhab Imam Malik pegang tangan di sisi. Sebab dia pakai hadis tu. Jadi kat situ berlaku khilaf mazhab. Jadi khilaf mazhab dalam bab tu tak ada masalah. Yang penting akidah tak khilaf. Akidah tetap satu. Cuma dalam masalah fiqh, tu. Lepas tu dia ada 4 cabang ni tu, ranting pokok. Kemudian daripada batang jadi dahan, jadi ranting. Dahan ranting dikeluarkan apa? Dia keluarkan daun. Dia keluarkan buah. Maka daun dan buah itulah disebut sebagai ilmu tasawuf. Bila pokok tu daunnya lebat, dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Pertama manfaatnya dari segi sains, oksigen. Bila pokok banyak, daun banyak, oksigen banyak. Kita hidup pun tenang tepi pokok tu, nyaman. Dan orang boleh bertumpang teduh di bawah pokok. Bila hujan ke, panas terik ke, boleh tumpang teduh. Begitulah orang yang akhlaknya cantik, bertasawuf dia. Orang boleh ambil manfaat daripada dia. Dia boleh tolong orang lain. Dan orang boleh bertumpang teduh di bawah. Kan? Orang boleh ambil manfaat daripada dia. Dan lagi, selain daripada daun, pokok juga mengeluarkan buah. Buah tu tasawuf. Buah tu hasil. Orang yang bertasawuf, yang berakhlak, dia memberi hasil. Dibaling batu, diganti dengan buah.
Jangan tengok pokok. Kita baling batu, pokok baling balik buah. Itu orang akhlak tinggi. Dia orang kutuk dia, lagi dia belanja makan. Nak cari mana? Kita orang kutuk, belanja. Tak ingin aku belanja. Aku kalau mati hidup balik, aku muka dia, aku tak nak tengok. Nampak? Tapi kopiah jangan, 2 lapis kopiah. Kayu sugi, gini ha. Oh, tengok. Tapi akhlak, ya Allah. Ada. Mana nak cari, payah. Tu tasawuf tinggi. Tinggi. Tengok Nabi kita, sabarnya, sahabat-sahabat Nabi, hebat. Kan? Tu tasawuf. Jadi, pokok itulah simbol ilmu. Batangnya tauhid, dahannya fiqah, daun dan buahnya tasawuf. Bila semua ni lengkap, apa kita tengok pokok tu? Cantik. Dulu tu banyak pula, jadi taman, indahnya. Bila ramai orang yang berilmu, dia jadi taman. Dia taman-taman syurga. Tuan-tuan ni berilmu lah ni. Sebab apa? Sebab mengaji. Jadi orang alim kita ni. Tapi jangan berlagak alim. Jadi orang alim tak salah. Maknanya orang yang mengaji. Orang yang berilmu. Jadi bila kumpul kita ramai-ramai, macam ni pokok-pokok, jadilah taman. Ini yang Nabi kata, taman-taman syurga. Kan indah itu. Itu. Nah, ilmu tauhid ini jadi asal. Jadi sebab tu ilmu tauhid macam batang pokok. Jadi kalau batangnya tak ada, ranting saja ada, ranting daun buah ada, batang tak ada, apa jadi? Itu apa maksud? Maksudnya dahan tu sudah patah. Bila dahan tu patah, mula-mula hijau lagi daunnya, lama-lama layu. Begitulah orang, walaupun dia semayang, walaupun akhlak dia baik, tapi akidah dia tak betul. Lama-lama dia akan layu macam tu saja. Dan dia tidak diterima di sisi Allah.